Hadirin yang dimuliakan, bagi memberkati majlis kita pada hari ini, majlis menjemput dan mempersilakan Saudara Muhammad Zakwan Fahmi bin Syahrifizan bagi mengepalai bacaan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi melahirkan rasa kesyukuran di atas kurnia-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur di atas nikmat yang melimpah ruah pada kami. Ya Fattah, Ya Alim, sesungguhnya Engkau mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau ridai. Justru berkati dan rahmati perhimpunan kami ini, kurniakanlah kepada kami apa kiranya ilmu-Mu. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Zal Jalali wal Ikram, kurniakanlah apa kiranya kepada kami kesihatan anggota, kecerdasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendapat cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, organisasi, masyarakat dan negara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih diucapkan kepada Saudara Muhammad Zakwan Fahmi bin Syahrifizan tadi. Tanpa melengahkan masa lagi, majlis dengan segala hormatnya menjemput Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syakir Natuha, Timbalan Mudir Mahat Tahfizian, beruang perak untuk menyampaikan ceramah beliau. Tafadhal masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin, salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in, wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadirat Subhanahu wa taala yang dengan limpah dan kurnia-Nya diizin oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada pagi ini
untuk sama-sama kita duduk di dalam satu majlis ilmu. Moga-moga majlis ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana disebut oleh baginda Nabi SAW. Majlis seperti ini adalah dipanggil dengan Raudatul Jannah, yakni sebahagian daripada taman-taman syurga Allah. Maka kita harap kalau di dunia Allah dah izinkan kita duduk di dalam taman-taman syurga Allah, maka mogalah harap nanti di hari akhirat akan Allah izinkan kita duduk di dalam syurganya yang sebenar, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tak amin pun ke tak nak syurga? Nak syurga. Yang saya hormati pengurusi majlis dan adik yang membacakan doa dan seluruh ahli jawatan kuasa tunas bakti dalam menjayakan program pada pagi ini, dan kepada para asatizah, guru-guru agama, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi adik-adik, anak-anak syurga insya-Allah yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Dalam satu firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Sadaqallahul azim, yang bermaksud ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tubu ilallah. Tubu ni asal perkataan taba. Taba artinya balik. Tubu ilallah, baliklah kamu pada Allah, ataupun taubatlah kamu pada Allah. Tu makna taubat. Makna taubat balik kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan balik yang sungguh-sungguh, dengan taubat yang sungguh-sungguh. Ini kerana gini, kita yang berjalan kepada Allah ni, Allah berlari pada kita. Manakala kita nak balik pada Allah, Allah lebih-lebih lagi nak balik, nak kita bersama. Tapi pucuk pangkalnya diri kita. Kalau kita mengabaikannya, maka benda ni akan terabai. Tak ada seorang pun yang lahir cita-citanya nak jadi jahat. Betul tak? Siapa sini memang cita-cita dia nak jadi kepala gangster, nak jadi tokan dadah ke dan sebagainya? Tak ada. Semua orang lahir dengan fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Setiap siapa pun yang lahir tak ada cita-cita nak jadi ahli neraka. Betul tak? Macam kita sebut tadi, semua nak masuk syurga. Tak payah kata adik-adik sekalian. Adik-adik ni alhamdulillah Islam dah, lahir sebagai seorang Islam. Ada di luar sana yang lahir sebagai kafir, dia bukan Islam. Kafir-kafir pun dia kata dia nak masuk syurga tak? Padahal dia boleh masuk syurga kafir. Kafir tak boleh masuk syurga. Dia memang confirm neraka dah, kafir. Ada pun kita yang dah Islam, Allah lahirkan Islam, maka kita bersyukur atas Islam. Nah, tak ada siapa yang ada keinginan nak pergi masuk ke dalam neraka. Ginilah. Pagi ni pun tak ada tajuk yang khusus. Jadi kita buat ceramah sempoi je. Ceramah tak payah strict sangat, kita buat ceramah sempoi je. Pertama sekali dulu Ustaz kenalkan diri Ustaz ni. Nama saya Muhammad Syakir bin Nasuha, asal Shah Alam, Selangor. Kalau nak ikut perangai antara Ustaz dengan adik-adik yang ada depan Ustaz ni, mungkin lebih kurang. Sebab Ustaz pun zaman sekolah dulu memang nama selalu naik kat bilik disiplin. Setakat kena watan tu memang biasa dah. Berdiri dekat perhimpunan hari Isnin kan, kita kena panggil diri kat depan atas pentas. Kalau diri baca doa boleh tahan kira power ke? Tak, diri sebab kena watan. Sebab ada buat masalah ke dan sebagainya. Kalau maknanya nak ceritanya nakal-nakal juga dulu. Tapi sampai satu masa kita merenung balik diri kita. Aku nak nakal sampai bila? Takkan kita tak jemu, betul tak?
Sampai bila kita nak tunjuk kehebatan kita? Takat mana kita nak pergi? Sampai satu masa nanti kita akan merenung juga. Dulu saya ni apa benda yang tak kena dengan mak ayah saya? Ada kena rotan, tali pinggang kena dah. Hanger tak payah cakap berapa banyak patah dah. Macam-macam lah kena. Cili tak payah kata dah, tonyoh ke mulut dah. Sampai minum air terus nak bagi sejuk balik, nak hilang pedas. Nah, maknanya habis lah, makna kata nakal lah. Tapi bila kita renung balik, sampai bila? Sampai bila aku nak jadi begitu? Mana sampai satu tahap kita akan jemu dah. Nak jemu, nak jadi nakal, jemu nak jadi jahat. Sampai masa kita akan sedar kita duduk di dalam, ibaratnya di dalam lubang taik. Bila kita lama duduk dalam lubang taik, kita nampak di luar sana tu ada tempat baik, ada sabun, ada tempat wangi. Maka kita akan cuba usaha keluarkan diri kita daripada lubang taik tadi, pergi ke tempat sabun tadi. Maka kita nak cari satu titik permulaan perubahan daripada diri kita yang merosakkan diri kita kepada nak jadi yang lebih baik. Sebab ini semua bukan untuk siapa-siapa. Ini semua adalah untuk diri kita masing-masing. Ada yang kawan-kawan ustaz tengok dulu dia duduk di tempat yang baik. Dulu dia ibaratnya dia berada di dalam tempat sabun. Tapi akhirnya bila dia nampak tengok ke lubang taik tu, dia rasa macam best juga taik ni, dia kata. Akhirnya dia nak pergi ke situ. Ada zaman ustaz sekolah dulu, baju memang orang cakap apa, tak payah kata masa balik baju terkeluar daripada seluar, masa pergi sekolah dah terkeluar dah. Nah, tapi kawan-kawan ustaz ada yang jenis skema, jenis seluar tu dia ikat tali pinggang seluar ni atas lagi daripada pusat ni, sampai sini, sampai dada Ustaz. Bahagian bawah senteng, nampak habis sokin-sokin. Kan? Mana orang kata nerd sungguhlah skema. Tapi kadang-kadang bila dia makin besar, kita tengok dia pula yang rosak. Sekarang ni dia pula duduk dekat disko lah apa bagai, nak tempat pelik-pelik dan sebagainya. Jadi maknanya manusia ni berubah. Tak apalah kalau takdir kehidupan kita ni Allah buat permulaan hidup kita ni ada sedikit tak elok. Tapi kita cuba usahakan diri kita untuk keluar daripada tak elok tu kepada yang lebih elok. Dan Allah, insya-Allah Allah lebih sayang pada kita. Maka Allah akan tunjukkan lorong dia. Keluarlah kita daripada situ untuk nampak perkara yang lebih baik di hadapan kita. Sebab ini kita sekarang ni kita rasa sebab ada orang keliling kita. Ada mak ayah kita, ada cikgu-cikgu sekolah, ustaz dan sebagainya yang boleh bantu kita. Tapi setakat mana? Esok kita akan membesar. Kita akan usaha untuk diri kita sendiri. Tak ada siapa akan tolong kita. Jadi kalau daripada awal kita tak pedulikan tentang hidup kita, siapa yang akan pedulikan hidup kita nanti di masa akan datang, masa hadapan? Macam mana kita nak bekerja, nak cari duit, cari rezeki dan sebagainya untuk nak kehidupan. Kita juga nak kehidupan yang biasa, yang normal macam orang lain, betul tak? Kita nak juga kehidupan macam pelajar-pelajar atau budak-budak lain di luar sana. Tak ada hidup terkongkong seperti ini dan sebagainya. Jadi itu semua adalah pilihan diri kita. Jangan salahkan sesiapa, kita yang memilih jalan kita sendiri. Cumanya kadang-kadang konon-konon kita ni nak cari perhatian ataupun nak keluar daripada kekusutan, tapi kita tersalah jalan, kita memilih jalan yang lebih kusut lagi, yang lebih merosakkan diri kita lagi. Jadi sampai satu tahap kita renunglah diri kita, takat manalah aku nak pergi, takat mana dah aku nak tunjuk otai aku, takat manalah aku nak jadi lara, nak buat perangai tak elok dan sebagainya. Sampai bila? Sampai satu tahap kita dah tak pedulikan dah. Ustaz pernah juga dipanggil ceramah di dalam penjara Tapah. Dalam penjara Tapah tu bukan kes kecil-kecil macam adik-adik ni, kes lagi berat, kes bunuh ada, kes macam-macam dahsyat. Muka lagi otai, lagi sungguh muka otai. Muka ni parut-parut, nak mungkin gaduh, tetak dan sebagainya. Tapi akhirnya mereka pun merenung, nak memikir balik apa benda yang mereka buat, apa yang mereka dapat. Nah, akhirnya masyarakat pinggir, orang tak nak berkawan. Dan sebenarnya semuanya berbalik pada kita balik, diri kita masing-masing.
Dan kita paling tidak pun, kalau kita tak boleh nak ubah untuk diri kita sendiri, satu je, kita ubahlah untuk mak ayah kita. Kita buatlah yang terbaik untuk mak ayah kita. Kita fikirkanlah, kerana apa yang kita buat hari ni, akibatnya mak ayah kita juga yang akan mendapatnya. Sebab tu ustaz terkesan. Ustaz dulu mula-mula pun tak mengaji agama. Kita lara agak, perangai macam-macam lah kita buat. Nak main motor, pacak tayar depan, angkat tayar belakang. Lah kali dua-dua tayar terangkat, kepala dalam longkang. Nah, memang nakal lah dulu, kan? Ustaz pernah kena watan sebab kantoi isap ukuk kat sekolah. Macam-macam hal lah perangai dulu kita buat. Tapi bila kita fikir balik, ada satu kuliah agama yang ustaz dengar. Ustaz mula dulu malas kan nak dengar ceramah, malas nak ambil part bahagian kuliah-kuliah ni. Tapi ada satu ceramah tu terkesan, di mana ustaz tu dia bicara tentang anak aset ke syurga. Dalam ceramah tu, ustaz tu tanya, kalau mak bapak kita mati esok, agak-agak siapa yang nak menguruskan jenazah mak dan ayah kita? Siapa yang nak semayangkan jenazah mak ayah kita? Masa tu ustaz merenung. Ya tak ya juga. Mula kita terbayang wajah ayah kita, wajah mak kita. So kalau wajah yang aku bayang ni tak ada, so siapa yang nak uruskan mereka? Aku ni semayang jenazah pun tak hati. Adik-adik sekalian, adik-adik semua orang lelaki, ketua keluarga, bakal nak menikah, nak jadi ketua keluarga, nak jadi ayah, nak jadi suami. Allah perli kita semayang jenazah ni semayang yang paling ringkas. Tak ada rukuk, tak ada sujud. 4 kali takbir je semayang. Tapi sebab kita tak pedulikan agama, akhirnya semayang yang seringkah ini pun kita tak ambil tahu. Dan kita tak tahu, kita buat tak tahu. Akhirnya bila ustaz ni kata dah, kalau mak bapak kita mati so, siapa yang nak uruskan ni? Siapa yang nak semayang? Kalau ikut memang tu imam boleh semayangkan jenazah. Tu imam tak ada masalah, memang tugas dia dah. Tapi yang seabdal-abdalnya, yang paling terbaik, anak lelaki, waris keluarga, dialah yang akan solatkan jenazah mak dan ayah dia. Cuba adik-adik bayangkan, dalam dewan ni, tengah dengar ceramah ni, tiba-tiba ada warden ataupun cikgu bagi panggil adik. Dia kata ada panggilan telefon daripada kampung. Nah, kita angkat phone tu, dalam telefon tu ada adik-adik kita yang lain, abang ke kakak ke, telefon, katanya ayah kita dah tak ada, mak kita dah tak ada. Apa perasaan kita? Apa kita rasa? Kita nak tunjuk lagi keegoan kita. Kita akan jatuh merudum. Adik-adik mungkin tak rasa, tak tahu macam mana. Tapi ustaz pernah dalam satu keadaan, ayah ustaz dalam keadaan penat, sakit yang melarat. Dia kena kanser tahap 4, thyroid kembang bahagian leher. Ustaz duduk dengan dia, ustaz batalkan semua kuliah ustaz 4 hari sebelum tu, sebelum hari kematian ayah ustaz. 4 hari tu ustaz duduk dengan dia, ustaz jaga dia, ustaz angkat dia, ustaz mandikan dia macam dia pernah mandikan ustaz masa ustaz kecil dulu. Mandikan dia, basuhkan badan dia, masih lagi hidup waktu tu. Ustaz suapkan makanan ke dia, ustaz jaga. Sampailah hari yang ke-5, ustaz minta izin sebab ustaz ada panggilan ceramah jemputan. Ceramah jemputan tak dapat nak tolak sebab mereka dah tempah lama dah. 2 bulan sebelum tu mereka dah minta kat ustaz untuk buat ceramah jemputan. Kalau kuliah bulanan tak apa lagi, kita boleh cancel sebab bulan depan ada lagi, boleh ganti. Tapi ceramah jemputan ustaz minta izin ke ayah, ayah boleh tak nak pergi ni, ada orang panggil ceramah. Nah, ayah kata tak boleh ke duduk sekejap lagi? Minta maaf ayah, sebab ada ceramah ni jemputan. Depa lama dah, depa buat banner dah apa siap semua. Ayah kata tak apalah, pergilah. Tapi ustaz nak keluar rumah tu, tiba-tiba hati ni jadi sebab. Ustaz patah balik belakang, ustaz peluk badan ayah ustaz, cium leher dia.
cium muka dia. Tak tahu hati tu jadi payah nak tinggalkan. Jadi sebab sungguh. Tapi gagahkan diri juga sebab nak pergi ke tempat ceramah. Jadi ustaz pun gerak juga naik atas kereta jalan. Tempat ceramah di Matang Pauh. Rumah ustaz di Putrajaya, Selangor. Dari Putrajaya tolak pergi terus ke Matang Pauh buat ceramah. Waktu tu kuliah duha. Macam ni lah. Baru nak start kuliah, kakak ustaz telefon. Dia kata, ayah dah senyap je ni, tapi nafas ada lagi, mata tak kelip dah. Ustaz dah menggigil tangan kaki dah waktu tu. Ustaz kata ke kakak, tak apa, teruskan bisik kalimah la ilaha illallah di telinga ayah. Jangan berhenti, jangan putus. Kalau ustaz bahasakan nama ustaz abang. Ustaz cakap, kalau abang nak balik pun tak ada ni, sebab jarak perjalanan jauh. Lagipun dah sampai dah kat tempat ceramah masjid, dia pun dah siap buat lauk apa semua. Takkan tiba-tiba nak batal macam tu je. Kalau awal lagi dan kita gantikan ustaz lain, ni dah siap ada buat makan apa semua. Lain kali kakak cakap dengan mak, tak apalah abang buat ceramah ringkas untuk nak ra'ikan juga mereka ni panggil ceramah. Jadi bagi tahu ahli jawatan kuasa, saya tak boleh lama lah, saya ceramah sekejap ringkas je sebab ayah saya sakit. Kata JK tak apalah. Akhirnya buat juga ceramah kat atas. Masa ceramah tu kita tak tahu apa benda kita cakap, sebab jasad di Matang Pauh tapi hati dah ada di Putrajaya. Hati kita kat ayah kita dah masa tu. Tapi cuba kan gagahkan diri juga, cakap kat hadapan. Kita ceramah dan tak tahulah apa ayat Quran baca pun kita dah tak ingat dah. Apa hafalan dalam kepala tak ingat dah. Sebab hati kita waktu tu fokus pada ayah kita saja. Apa jadi dengan ayahku, macam mana keadaan dia. Aku tak ada di sisi dia pada waktu dia memerlukan aku. Tapi gagah gak ceramah adalah dalam setengah jam dapat buat ceramah. Habis ceramah, telefon keluarga tanya macam mana. Ayah dibawa pergi hospital, doktor nak cek. Tak apalah, habis-habis ceramah start enjin, tak cakap banyak, tekan minyak rapat sampai hujung. Meter memang naik sampai kat 100 lebih, kat 200 meter. Pasang AES, pasang dia pun nama ni wish untuk nak tengok, takut-takut ada kamera. Tapi tekan laju, main lampu je, nak bagi semua kereta ke tepi. Dalam perjalanan tengah bawa tu, tiba-tiba kakak telefon. Kita nak angkat tu, bila tengok kakak kita telefon, kita dah rasa lain macam dah. Kenapa tiba-tiba dia telefon waktu ni? Bila kita angkat, dengar suara dah teresak-esak menangis. Kita tanya, dia tak boleh nak cakap, bagi salam pun tak lagi, menangis. Angkat telefon tu menangis dah. Kita tanya kenapa. Dia kata, abang, ayah kita dah tak ada. Ayah yang kita jaga dulu dah tak ada. Ayah yang sayangkan kita dah tak ada. Saya seolah-olah macam nak lepaskan steering, nak buat kereta pun tak ada kekuatan dah waktu tu. Tapi hati kita nak tengok juga wajah ayah kita yang buat kali terakhir. Tekan juga, kuatkan hati, gagahkan diri. Terus kita bawa laju, sampailah di sana, tengok ayah kita dah senyap. Padahal baru semalam saya bersembang dengan ayah saya. Ayah saya hari last sebelum dia meninggal, dia pegang tangan saya. Dia kata, abang dah besar dah sekarang, sampai abang boleh angkat ayah. Dulu ayah angkat abang, sekarang abang boleh jaga ayah. Terima kasih, dia kata. Patutnya seorang ayah dan ibu tak perlu ucap ucapan terima kasih pun tak apa. Ini kerana ini memang tugas kita sebagai anak, untuk jaga mak ayah kita.
Kerana dia jaga kita habis teruk dah. Dulu saya pun tak erti. Dulu saya nakal. Saya suka keluar malam. Ayah saya kongkong. Ayah saya kata jangan keluar. Keluar juga siap. Ayah tibai kamu dengan rotan ni. Dalam hati kita memberontak. Kita kata asal tak boleh keluar. Sekati aku lah. Aku nak jalan sana jalan sini. Kita memberontak. Sebab masa tu umur kita belasan tahun, jiwa kita tengah memberontak. Kita kata mak bapak lain elok je bagi anak dia keluar. Yang aku ni mak ayah tak bagi keluar lah, apalah, macam-macam hal lah. Masa tu kita tak faham. Adik-adik sekalian, kita tak faham. Bila mak ayah kita kongkong kita, bukan dia nak menyusahkan kita, bukan dia nak merosakkan kita, tapi dia lebih sayang kepada kita. Dia tak nak kita rosak. Ibarat gula-gula yang ada pembalut dengan yang tak ada pembalut. Ada dua gula-gula, contoh gula-gula Hex. Satu ada pembalut, satu lagi dah dibuka pembalut dia. Dua-dua gula-gula ni kita campak di atas pasir. Agak-agak adik nak ambil yang mana untuk buat makan. Kita akan ambil yang ada pembalut. Kenapa ada pembalut? Kerana pembalut ini telah melindungi gula-gula tu daripada kena pasir. Gitu juga ayah mak kita kongkong kita, tak bagi buat itu, tak bagi buat ini. Kerana ayah kita jadikan pembalut untuk kita, supaya kita tak kena benda yang kotor, supaya kita jadi elok bila dah besar, jadi manusia, jadi orang. Ustaz pengalaman jaga sekolah tahfiz. Ustaz ada sekolah tahfiz. Ustaz cakap dengan anak-anak murid Ustaz, kamu tak dapat hafal 30 juzuk pun tak apa, kamu tak khatam pun tak apa, tapi apa yang Ustaz harap, apa yang Ustaz nak, kamu keluar daripada sekolah ni, kamu jadi orang, kamu jadi manusia, kamu jadi anak yang soleh. Tak alim tak apa, tak pandai sangat tak apa, tak warak sangat tak apa lagi, paling tidak kita dapat title namanya soleh. Makna soleh iaitu baik. Sekurang-kurang kita baik. Kita tak menyusahkan orang lain. Kita buat apa yang kehendak agama nak. Jaga semayang, jaga itu, jadilah. Tak pernah itu je. Bukan payah hidup atas dunia ni sebenarnya. Tinggal lagi kita ikut saja apa yang telah Allah tetapkan pada kita. Ikut saja ajaran agama. Tapi kadang-kadang itulah jiwa kita memberontak. Ustaz marah, ayah ustaz tak bagi sana, tak bagi sini, mak ustaz tak bagi sana, tak bagi sini. Tapi bila ustaz dah makin dewasa, ustaz nikah kahwin, dapat anak. Anak ustaz anak lelaki, nama Muhammad Umar. Baru setahun 8 bulan. Baru kita rasa perasaan macam mana kita sayang pada anak kita. Kita tengok wajah dia, ternampak wajah kita, kerana dia daripada zuriat kita. Itulah diri kita. Kita jaga dia betul-betul. Jatuh daripada sofa pun kita terus sambut. Kita sayang dia betul. Barulah ustaz terkesan, kalau macam inilah aku sayang anak aku, baru aku tahu macam mana mak dan ayah aku sayang aku. Tapi masa aku remaja, aku tak faham benda ni. Aku rasa seolah-olah mak ayah aku tak sayangkan aku. Sebab tu dia halang aku sana, halang aku sini, dia rotan aku. Kita duk ingat dia tak sayang ke kita, sebab dia rotan kita, dia pukul kita. Tapi rupa-rupanya rotan itulah tanda sayangnya pada kita. Pukul itulah tanda dia sayang kepada kita. Tapi bila dah terjadi macam ni, benda ni dah terlambat. Ayah ustaz dah tak ada. Kalau kita nak betulkan balik, dah jauh. Ayah ustaz dah dalam kubur dah. Dah ada dalam tanah. Habis apa yang mampu kita buat? Doa lah yang kita mampu buat. Jadi pada adik-adik yang masih ada ayah, yang masih ada mak, paling tidaklah, kalau adik-adik tak nak berubah untuk diri sendiri, satu je ustaz pesan, tolonglah buat perubahan untuk mak dan ayah kita. Sekurang-kurangnya biarlah kita buat dia tersenyum sebelum dia memejamkan mata. Biarlah dia tengok anak dia jadi baik, jadi elok, jadi manusia, jadi orang yang berguna dalam masyarakat. Tak apalah kita tak pandai tahap mana pun,
pelajaran kita tak ke mana pun, itu tak apa. Itu bukan perkara nombor satu sangat. Yang paling tidak, kita jadilah anak yang soleh, anak yang baik, yang dapat mendoakan ayah dan mak kita di sana nanti. Itu je bahagian yang mampu kita buat. Buatlah yang terbaik. Kalau tak buat untuk diri sendiri pun, buatlah untuk keluarga kita, untuk mak dan ayah kita. Sebab Ustaz cerita ni bukan Ustaz reka, tapi pengalaman Ustaz sendiri. Memang Ustaz nakal, tapi adik-adik fikirlah, semua orang boleh berubah. Nakal macam mana pun kita, kalau kita nak jadi baik, insya-Allah Allah akan lorongkan jalan-jalan yang baik buat kita. Itu pilihan di tangan kita. Kitalah yang memilihnya. Tapi kalau kita lebih suka duduk di sini lama-lama, kita lebih suka orang cakap apa, kena hina, kena hadit, kena kutuk dan sebagainya, terpulang. Kalau itulah menjadi jalan pilihan kita, kita sonok dengan keadaan macam ni, terpulang. Nah, guru-guru yang ada sini, termasuk ustaz sekali, kita mampu cerita, kita mampu bercakap saja. Tapi jalan itu di pilihan tangan masing-masing, diri adik masing-masing. Ingat, kita bukan makin kecil, kita bukan makin muda, tapi kita makin tua. Satu hari nanti adik akan jadi orang dewasa, akan jadi seorang ayah, mungkin akan berkahwin, akan jadi suami. Tapi kalau perangai kita terus perangai yang tak elok macam ni, apa yang kita nak jadi? Apa yang kita nak dapat? Nak minta kerja susah, orang tak nak terima. Nanti kita akan menyesal seumur hidup, menyesal yang tak kesudahan. Tidak ada jalan dah untuk kita nak patah balik. Hari kita semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah. Kalender di tahun kita tu semakin bertambah. Daripada 2019 naik 2020, tak lama lagi naik pula 2021. Makin naik, bukan makin kurang. Kalau makin kurang tak apa. Kalau boleh ustaz pun nak jadi muda balik, jadi budak balik. Tapi tak, kita makin tua. Sekarang ustaz tinggal mak ustaz seorang. Ini yang mampu kita nak tolong mak kita yang masih hidup. So lusa kalau Allah ambil pula mak ustaz, dah tak ada apa dah. Bahagian kita untuk keluarga kita, mak ayah kita. Tinggal lagi keluarga kita yang sekarang, yakni isteri dan anak kita. Jadi kita kena berfikiran matang, kita kena memandang ke hadapan. Jangan fikir waktu sekarang saja. Memang sekarang ni zaman seronok. Ustaz pun seronok zaman muda dulu. Kita boleh buat apa saja, kita boleh test apa saja. Tapi ingat, seronok tu barang sementara. Esok lusa adakah kita akan kekal seronok? Esok lusa kita akan susah kalau kita tak rancangnya daripada sekarang lagi. Sebab tu semuanya adalah pilihan kita. Lagi-lagi kita ni anak lelaki, orang lelaki. Lelaki kena survive, dia kena berdikari. Perempuan tak apa, perempuan dia menikah dengan suami dia, tak apa dah, dia ikut suami. Kita orang lelaki nak cari duit, nak cari nafkah dan sebagainya. Tapi kalau kita tak merenung perkara ni, kita masih lagi memikirkan kita ni macam budak-budak, tak jadi apa. Lepas tu anak ustaz selalu ajar anak murid ustaz di sekolah tahfiz tu, walaupun usia kamu muda lagi, walaupun usia kamu baru belasan tahun, tapi jadikan diri kamu macam orang tua. Matangkan sifat kamu, matangkan diri kamu. Jangan menyangka kamu masih lagi budak. Kerana budak tapi perangai macam orang tua, baik, bagus, dipanggil syekh. Tapi kalau orang tua tapi perangai macam budak, tak senonoh. Jadi walaupun usia kita muda, tapi biar kita berfikiran ke hadapan, berfikiran matang, fikir macam orang dewasa fikir. Mengaturkan kehidupan. Jangan nak seronok sahaja. Takat mana nak boleh seronok? Dia begitulah yang dapat nak ustaz nak kongsikan. Jadi macam ustaz sebut tadi, kalau tak mampu sekalipun kita nak berubah untuk diri kita sendiri, berubahlah untuk keluarga kita, untuk ayah mak kita. Ini peringkat awal. Sampai satu tahap dia akan berubah lillahi ta'ala, semata-mata kerana Allah. Dia ikut step, dia tak boleh lah terus naik begitu, pelan-pelan. Tak apa, kita pelan-pelan buat perubahan, sikit-sikit. Nak buat perubahan. Ustaz dulu tegak isap okok,
Kuatnya isap okok ustaz ni dulu, satu kotak memang habis lah tiap-tiap hari. Sekotak dah RM20. Zaman ustaz isap okok dulu dah RM20, harga dia RM10 sekotak. Lah ni rasa lagi mahal kan. Habis kotak satu hari, habis kotak satu hari. Nak beli lagi habis duit pula. Jadi gulung pula okok daun tembakau Jawa. Gulung okok daun. Habis okok kotak, okok daun pula isap. Sampaikan dalam gelap pun boleh gulung lagi. Makna kata dah, orang cakap tahap expert lah. Kuatnya isap okok tegar. Sampai bila ustaz nak berhenti isap okok, kawan-kawan ejek. Kawan-kawan kata, ya ke hang boleh berhenti? Kalau hang berhenti, kami potong jari ya, dia kata. Sampai tak percayanya yang kita ni nak berhenti isap okok. Sebab dia memang tak percaya, sebab kita memang kuat isap okok. Tapi akhirnya ustaz buat pilihan nak mengaji pondok. Bila ustaz buat pilihan nak mengaji pondok, ustaz tinggalkan segala kerja ustaz, kerjaya ustaz. Ustaz dulu belajar bukan belajar agama, ustaz belajar bahagian sains. Lepas tu dah kerja dah, kita berhenti kerja nak mengaji pondok. Betul-betul nekat nak mengaji pondok. Sebab kita mikir aku ni beragama jahil. So kalau mak ayah aku mati, aku nak buat solat jenazah pun aku tak erti. Tapi alhamdulillah ustaz sempat belajar sebelum ayah ustaz meninggal. Jadi masa pengemudian ayah ustaz meninggal, ustaz memang cita-cita dia nak anak dia sendiri yang jadi imam. Alhamdulillah ustaz sendiri jadi imam menyolatkan jenazah ayah ustaz. Dia bila kita sendiri yang buat, dia lebih terkesan daripada tok imam buat. Tok imam buat dia sekadar tugas dia, memang jadi kebiasaan dia dah, solatkan jenazah. Jadi dia baca doa tu ikut buku je. Dia buka buku, dia baca doa, ya Allah, jadikanlah si mati ini, arwah ini, kuburnya adalah sebahagian daripada lubang-lubang syurga. Dia baca doa gitu je. Dia doa ikut buku. Perasaan dia tak ada apa-apa, kosong. Sebab yang mati depan dia bukan siapa-siapa, bukan mak dia, bukan ayah dia. Tapi bila anak sendiri yang jadi imam dalam solat jenazah kematian mak ayahnya sendiri, macam mana kita doa agak ni? Ustaz diri di hadapan, ustaz tengok jenazah ayah ustaz kat depan mata. Muka yang kita pandang, muka tu kita kenal sangat. Muka ni lah yang hari-hari kita hadap sejak daripada kita kecil sampailah kita besar. Bila kita menadah tangan, menggigil tangan kita, kita berdoa bukan lagi daripada mulut, tapi kita berdoa keluar daripada hati. Ya Allah, yang ada sekujur badan di hadapanku ini, ya Allah, ayah aku, ya Allah, ayah aku yang jaga aku sejak kecil, ya Allah. Aku jatuh, dia angkat, ya Allah. Aku sakit, dia bagi ubat, ya Allah. Aku susah, dia tolong, ya Allah. Hari ini dia dah tak ada, ya Allah. Apa lagi yang aku mampu buat? Engkau telah memilih hari ini untuk mengambil dia, ya Allah, daripada aku. Itu hak Engkau, wahai Tuhanku. Tapi aku apa yang aku minta, ya Allah, balaskanlah dia dengan balasan yang baik. Sebab dia dah buat sebaik mungkin untuk aku, ya Allah. Doa tu tak ikut buku dah. Doa tu datang daripada hati. Doa yang begitu panjang kita baca, menitis-nitis air mata. Maka kata ulama, takkan Allah nak tolak doa seorang anak apabila anak itu sendiri yang mendoakan untuk mak dan ayah dia. Kalau doa tu imam, tak apa dah, dia ikut bukunya. Dia doa daripada anaknya sendiri, datang daripada hati, bukan baca ikut dialog, bukan baca ikut perkataan di dalam buku. Selepas habis semayang, tapi sebelum semayang tu dah skip sampai semayang pula dah. Sebelum semayang tu mandi dulu. Masa mandikan jenazah, ustaz masuk sekali dalam bilik untuk nak mandikan jenazah ayah ustaz. Masa nak buka baju dia pun kita dah tak tahan dah menggigil. Tuang air daripada kepala. Saat tuang air kita teringat, dulu aku kecil dia mandikan aku. Kita cuci, dulu kita berak,
Ayah kita tolong cuci, kita tak ingat tu. Pernah satu berlaku kes di Berwas. Ustaz mengajar di balai polis. Geng polis tu cerita kat ustaz. Dia kata diorang pernah handle satu kes kematian seorang pakcik tua umur kat 70 lebih kalau tak silap. Mati dalam rumah seorang-seorang. 7 hari dah mati. Kalau dah 7 hari mati, air dalam telinga keluar, air kok mata keluar. Air bukan air wangi, air busuk. Air ni nanah-nanah keluar ni. Kulit ni jadi lembik. Nah, 7 hari mati tak dikebumikan, ada atas katil. Sebab orang tak sedar, dia mati seorang-seorang dalam rumah. Anak-anak dia semua tak ada kat dalam rumah. Sehinggalah jiran lalu bau busuk. Jiran tengok bau busuk sangat ni. Jiran pun jenguk kot tingkap, tengok-tengok pakcik tu mati dah atas katil. Panggil polis buat siasatan. Dia adalah kajian dia, forensik dia. Kaji-kaji, dia kata pakcik ni mati dah 7 hari dah sebenarnya, tapi tak ada siapa tahu. Anak-anak pun seorang pun tak tahu. Habis tu macam mana nak buat? Panggil waris keluarga, anak-anak dia ada dekat kawasan situ ke, cuma duduk rumah lain. Panggillah anak-anak datang. Kata polis, tolonglah angkat mayat ni. Kata anak dia, minta maaf tuan, tuan lah angkat, ni kerja tuan. Dia kata, ni kerja polis ni angkat. Kata polis tu kata, ya kami tahu ni memang kerja kami. Hang tak payah cakap pun kami akan buat. Kami buat lebih teruk daripada ni, kami dah buat. Orang mati lemah dalam laut sebulan baru jumpa pun kami angkat. Dengan baunya, dengan apa, kami memang boleh angkat. Ini memang kerja kami. Tapi yang mati ni bapa kamu, ayah kamu. Takkan kamu tak boleh nak angkat sendiri? Ini bila anak tu kau hajar, ayahnya busuk, tak mau dah. Padahal masa kita kecil dulu, punggung kita busuk, keluar tahi pampers. Nah, siapa yang tolong cuci kalau bukan mak dan ayah kita? Tapi bila ayah dia, bila tua ayah dia jadi busuk, jadi kotor, anak gelilah. Lepas tu ambil tahi ni lomor atas muka dia. Kau hajar punya anak, biadab, tak kenang kebudi. Tahi kotor-kotor boleh cuci, tapi hati yang busuk ni macam mana nak cuci? Hati sombong dengan mak bapak sendiri. Padahal kalau tak ada dia, tak ada kita atas muka bumi ni. Lepas tu kita kena ingat. Nah, akhirnya polis tu bukan ustaz, dia polis, dia ceramah budak. Nah, sebab polis ni jenis ngaji, hadir kuliah, jadi dia tahu hukum akam. Nah, terdiam budak ni, tak kata apa. Dan sekali polis tu, kalau tak nak angkat, sudah kami dengan anggota kami angkat. Angkat. Sampai sudah dia tak angkat mayat ayah dia. Kau hajar punya anak. Nah, tapi bahagian rebut harta pusaka ayah, berebut. Yang ni nak, tanah ni nak, bahagian ni nak, itu nak. Tapi bahagian nak menyelesaikan jenazah ayah ni tak mau. Seorang pakak-pakak ni tolak sana, ni tolak sini, ni tolak sana, tolak sini. Nah, lepas tu kita renunglah balik diri kita. Nah, kalau ingat adik-adik, apa kita buat hari ni tak terhenti sini. Tidak terhenti sini. Allah itu maha adil. Apa kita buat hari ni, kalau kita hajar dengan mak ayah kita, ingatlah, sesok anak kita pula akan kau hajar dengan kita. Dia akan patah balik ke kita balik. Kalau nak keluarga kita elok, kalau nak kita jadi elok, maka kita buat elok pada mak ayah kita. Barulah insya-Allah anak kita akan buat elok juga pada kita. Tapi kalau kita sendiri yang tak peduli kan mak ayah kita, tak payah pelik lah, tak payah buat persoalan lah, tak payah nak tanyalah kenapa esok anak kita pula kau hajar kepada kita. Kerana kita sendiri yang mulakan dulu, kita yang buat gitu. Allah itu maha adil. Kita ingat situ je. Apa kita buat hari ni bukan terhenti sini, balasannya akan berterusan. Nah, persoalannya pada diri kita sendiri. Sebab itulah kita buat bagi elok, kita susun bagi elok. Nah, sudahlah perkara-perkara yang dah lepas, kita buka buku baru adik-adik sekalian. Buka buku baru, buat yang terbaik.
dengan kata duduk sini kat 3 tahun. Tak apalah, kita buat perangai elok-elok 3 tahun sini, keluar daripada sini kita buka buku baru. Betul-betul biar orang cakap apa kosong tu. Mulakan daripada yang asal balik, fitrah balik, buat bagi baik balik, buat bagi elok balik. InsyaAllah jangan risaulah. Walaupun orang kata kita bekas tunah bakti, itu bahagian nama. Allah tak pandang yang itu. Allah tak pandang tunah bakti tak tunah bakti. Boleh jadi yang kat luar sana lagi ramai lagi perangai yang bermasalah, cuma tak kantoi. Adik mungkin sebab terkantoi masuk sini. Nah, tapi kat luar sana mungkin macam-macam perangai lagi. Tapi sekurang-kurang bila Allah kantoikan adik duduk dalam ni, sekurang-kurang ada kesedaran dalam hati adik. Yang di luar sana yang tak kantoi lagi macam-macam perangai teruk-teruk dan sebagainya. Walaupun dia tak ditahan, dia tak ditangkap dan sebagainya, tapi dalam masa yang sama Allah semakin jauhkan hati mereka daripada Islam, daripada ajaran agama. Dia makin lawa, makin teruk, makin teruk. Sekurang-kurang adik yang ditahan di sini, sekurang-kurang hati ni terdidik balik. Nah, boleh jadi akan berubah dan sebagainya. Ini kerana Allah sayang pada kita. Maka sebab tu Allah kantoikan kita. Allah buat orang tangkap kita. Allah buat kita berada di sini kerana Allah nak kita berubah. Esok bila kita keluar, kita jadi orang yang baik. Macam saya cakap, tak apalah kita tak hebat dari mana pun, tapi paling tidak biarlah kita jadi manusia, kita jadi orang. Ustaz nak bawa, sebelum Ustaz tutup majlis ni, satu kisah tentang Uwais Al-Qarni. Satu orang sahabat Nabi yang namanya tak terkenal, jarang-jarang orang sebut. Dia bukan orang popular, tapi kata Nabi, di langit 1 sampai langit yang ke-7, langit semua sekali ada 7 lapis. Langit 1 sampai langit 7, semua makhluk di langit, para malaikat menyebut nama-nama dia. Menyebut Uwais. Nama dia memang top, popular sungguh di langit. Adapun di bumi orang tak kenal dia. Sebab apa? Sebab perangai dia, akhlak dia yang sangat-sangat terbaik. Uwais ni dia nak jumpa Rasulullah tapi tak dapat. Dia duduk di Yaman. Dia sampai berjalan, jarak Yaman sampai ke Madinah tu hampir kat 1000 km. 1000 km ni Johor sampai Perlis lebih kurang 5 ke 600 km. 1000 2 kali. 2 kali utara selatan ni 2 kali. Jarak dia jauh. Jadi dia pula orang susah, dia jalan kaki. Unta pun tak ada, jalan kaki. Berhari-hari, makan berhari-hari. Dia minta izin mak dia, ayah tak ada dah, mak dia tinggal. Mak dia sakit pula tu. Dia kata, mak, boleh tak Uwais nak pergi jumpa Nabi Muhammad di Madinah? Mak dia kata, mak sakit ni Uwais. Tahu mak, tapi hati ni terlampau rindu dan sayang ke Rasulullah. Dia tak pernah jumpa Nabi sebab dia duduk jauh. Jadi dia teringin sangat nak lihat wajah Nabi, tapi dia hidup di zaman Nabi. Mak dia kata, tak apalah pergi, tapi jangan lama-lama sebab mak sakit. Okey, tak apa mak, saya balik cepat, dia kata. Dia pun pergi. Dia berjalan-jalan, makan berhari-hari. Akhirnya alhamdulillah sampai juga dia di rumah Nabi. Sampai rumah Nabi, ketuk pintu, Assalamualaikum. Yang buka pintu tu anak Rasulullah, Siti Fatimah. Anak Nabi kata, minta maaf, ayah tak ada. Kebetulan waktu tu Nabi keluar pergi berperang. Ayah tak ada. Tak apalah, saya tunggu sekejap. Mungkin kejap lagi Rasulullah balik, kata dia. Dia pun tunggu, rasa agak lama. Dia teringat mak dia di Yaman. Tak boleh balik lama-lama, tak boleh keluar lama-lama, siang kat mak sakit. Lain kali dia kata, ginilah, saya balik dululah, salamlah dekat Rasulullah sebab tak dapat nak jumpa. Sebab mak saya sakit, saya kena balik. Dia pun balik. Tak adil, bila dia balik, tiba-tiba Rasulullah pun sampai di rumah. Sampai Rasulullah di rumah, Siti Fatimah ni lupa nak tanya yang laki yang datang tu nama apa. Akhirnya, kalau ikutkan Rasulullah tak tahu, tapi Rasulullah yang tanya sendiri kat Siti Fatimah, ada ke orang datang tadi cari aku? Nabi tanya. Kata anak Nabi, ada sebenarnya, tapi lupa nak tanya nama dia siapa tadi. Dia pun dah balik dah. Kata Nabi, tak apa, aku tahu dah nama dia.
Nama dia Uwais Al-Qarni. Pelik anak Nabi, macam mana Nabi tahu? Sedangkan tak ada jumpa. Nabi kata, ini kerana malaikat Jibril yang bagi tahu kepada aku. Ini kerana namanya memang tidak terkenal di dunia, tapi terkenal di langit. Seluruh makhluk di langit menyebut-nyebut nama dia, Uwais Al-Qarni. Kata Nabi, di belakang tengkuknya ada tumpukan putih. Sejarah tumpukan putih ni, cerita dia gini. Uwais Al-Qarni ni dia orang susah, miskin, tapi dia bercita-cita nak bawa mak dia pergi buat umrah di Mekah. Tapi dia hidup susah, miskin, duit tak ada. Habis, tapi dia cerdik. Dia beli anak lembu. Lembu cik anak lembu dia beli. Beli anak lembu murah lah, sebab yang mahal ni bapak lembu. Dia beli anak lembu. Dia beli, kemudian dia bela. Cara dia bela pula pelik daripada orang lain. Dia buat kandang atas bukit. Bila nak bagi makan, dia tak tarik lembu tu keluar, dia dukung lembu tu atas bahu. Dia pun turun sampai bawah bukit, dia bagi lembu dia makan rumput. Habis lembu makan rumput, bukan dia tarik bawa naik atas bukit, tak, dia dukung lembu dia sekali lagi, dia panjat bukit tu. Lembu duduk atas ni, dia panjat. Dia simpan dalam kandang di atas bukit. Benda ni berlarutan dah berbulan-bulan dia buat itu. Sampai akhirnya lembu dia yang kecil dalam tempoh 6 bulan saja dah jadi lembu yang sadar. Tahu makna sadar? Tahu makna sadar? Makna sadar ni maknanya besar bodoh. Betul tak? Ni betul ni. Di Kuala Lumpur, orang KL lah. Dia kata besar bodoh. Orang KL ni semua bodoh belakang. Lapar bodoh. Bodoh saja semua. Kalau orang Perak ni dia banyak mampus. Lapar nak mampus lah. Habis bagus lah orang Perak diingat mampus, maknanya ingat mati lah. Ingat mati bagus lah. Jadi dia cari lembu yang sadar, besar. Dia cari lah, lembu tu dia jadi besar. Lembu jenis macam balik gym ni, ketul-ketul badan. Dah kalau dia hari-hari buat, dia hari-hari angkat lembu dia, badan dia agak-agak jadi macam mana? Tak payah main dumbbell lah, tak payah pergi gym lah, tak payah angkat besi lah. Angkat lembu tak apa dah. Angkat lembu kilo-kilo berat, akhirnya badan dia jadi ketul, jadi besar. Uwais ni sebab hari-hari angkat lembu. Jadi adik-adik kalau nak badan besar, tak payah angkat besi lah, angkat lembu. Aduh. Jadi dia angkat lembu buat simpatan. Orang lain beli lembu makan tahun juga nak bagi besar, tak, dia dalam 6 bulan besar dah lembu dia. Habis tu dia buat apa? Bila lembu dah besar, dia jual. Jadi jual waktu tu ikut berat. Timbang-timbang mahal lah, sebab lembu dia besar, gemuk. Berat, dapat duit banyak. Dapat duit tu dia buat apa? Dia bawa mak dia untuk buat umrah di Mekah. Dia bawa mak dia. Tapi dia ni kan tadi orang susah, unta tak ada apa tak ada, jalan kaki ya. Habis mak dia macam mana? Dia dukung mak dia. Daripada Yaman sampai ke Mekah, dia dukung mak dia. Orang kata larat dia dukung. Apalah tak larat, lembu dia boleh angkat, takkan mak tak boleh angkat? Berat lembu lagi pada mak dia. Dia dukung mak dia ni, bawa, siap dengan bawa bekalan air, makanan, roti, bawa sekali, bawa sampai ke Mekah. Sampai kat Mekah, dia duduk depan Kaabah. Ada satu tempat mustajab doa, dipanggil Multazam. Mana tempat mustajab doa? Kalau adik-adik dapat jemputan daripada Allah, mana dah tahu, dapat keizinan mengerjakan umrah, pergi cari antara Hajarul Aswad dengan pintu Kaabah, tengah-tengah tu namanya Multazam. Tempat tu mustajab doa. Apa maksud mustajab doa? Doa kita tak ada hijab, kita minta apa pun kat situ Allah bagi, insya-Allah. Dulu ustaz pergi umrah ada sekali, ustaz doa depan tu, ustaz minta benda. Ustaz minta awet Syria. Sebab ustaz tengok perempuan-perempuan Arab yang lalu situ lawa-lawa, hidung macam-macam. Ustaz kata, ya Allah, bagilah aku balik seorang. Tapi tak dapat. Mungkin belum lagi kot. Mana tahu akan datang. Jadi duduk depan tu doa. Doa dia. Mak dia tanya, Uwais, doa apa dah? Kata Uwais, saya doa mak masuk syurga. Dia kata. Mak dia tanya, dah kenapa hang tak doa hang masuk syurga? Kenapa hang doa aku masuk syurga? Kata Uwais, dah yelah, mak lah masuk dulu. Kalau mak dah masuk nanti, kan Nabi kata dalam syurga boleh minta apa saja.
Nah, dan juga boleh minta apa saja. Bila mak dah masuk, mak mintalah saya masuk. Pandai wah. Nah, maknanya dia dahulukan mak dia. Kita kalau doa kita dulu. Ya Allah, aku masuk syurga, mak aku jak giah. Bengong punya anak. Nah, ayat ni tak, dia doa mak dia masuk dulu. Supaya nanti mak dia dalam tu, mak dia minta pula, ya Allah, anak aku mana? Masuk pula juga. Pandai wais. Nah, dalam doa angkat lembu pun cerdik. Kan? Kita lembu angkat kita tak cerdik-cerdik lagi. Nah, lepas tu mak dia kata, wais, sebab wais ni dia kena penyakit sopak. Sopak ni tompok-tompok putih. Bukan sikit, daripada kepala sampai kaki sopak. Ni putih tompok, putih. Kalau putih semua tak apa, handsome enggak? Tak, ni jap putih jap hitam, jap putih jap hitam itu. Nah, tompok-tompok badan dia. Jadi sebabkan muka dia tompok-tompok gitulah, orang tak nak kawan dengan dia. Orang kata hodoh lah apa semualah, orang ejek dia. Dah lah dia miskin, semua pinggirkan dia. Dia tak ada kawan, dia seorang-seorang dia. Jadi mak dia kata, wais, doa lah minta pada Allah supaya Allah sembuhkan penyakit sopakmu tu. Nah, minta lah. Sebab aku kesian tengok hang. Sebab penyakit sopak ni lah, orang tak nak kawan dengan hang. Minta pada Allah supaya buang penyakit sopak ni. Kata Uwais, tak payahlah mak. Sebab sopak ni Allah bagi kat saya, Allah tak bagi kat orang lain. Allah bagi kat saya seorang. Dia tak nampak sopak tu penyakit, tapi yang dia nampak sopak tu Allah hadiah kat dia. Nampak? Hebat Wais. Nah, kata mak dia, aku kata doa. Kalau hang tak doa, hang jadi anak derhaka. Oi, Wais takut jadi anak derhaka. Dia pun cepat-cepat, okey, saya doa. Dia pun angkat tangan, dia doa. Ya Allah, hilangkanlah, sembuhkanlah penyakit sopakku, tapi jangan buang semua, dia kata. Dia doa kata, ya Allah, hilangkanlah penyakit sopak, tapi bahagian hujung tu dia baca pelan. Mak dia tak dengar. Dia kata, ya Allah, tapi jangan buang semua, biar ada sikit, kata. Sebab dia nak juga. Sebab dia pandang sopak bukan penyakit semata, tapi dia pandang sopak itu kurniaan Allah kat dia. Dia rasa istimewa, dia rasa special. Sebab Allah tak bagi orang lain, Allah bagi dia. Dia pandang kurniaan Allah. Nah, kita pun Wais pun bila macam tu dia doa, Allah makbul. Dan akhirnya penyakit sopak dia semua hilang, kat muka ni semua hilang, melainkan Allah tinggalkan satu tompok saja di belakang tengkuk. Tu yang Nabi kata, cara kamu nak kenal Uwais, kamu selak collar dia, kamu akan nampak ada tompokan putih di belakang tengkuknya. Itulah Uwais Al-Qarni, kekasih Allah. Lepas berlarutan cerita ni, Nabi jumpa dua orang sahabat, Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali. Nabi kata, esok nanti kalau aku dah wafat, akan datang geng-geng saudagar daripada Yaman datang ke Mekah. Kamu cari di kalangan mereka tu seorang lelaki namanya Uwais Al-Qarni. Kamu minta doa pada dia, kerana Allah mustajabkan doa ni. Doanya tidak ada hijab, apa dia minta semua dapat. Sebab dia ni kekasih Allah, kata Nabi. Lepas tu sahabat tanya, macam mana kami nak kenal dia? Kata Nabi, tengok di belakang tengkuknya ada tompokan putih. Baiklah, berlarutan cerita ni sehinggalah akhirnya Nabi dah tak ada, Nabi wafat. Bila Nabi wafat, berlakulah peristiwa yang dijanjikan Nabi. Datang geng-geng saudagar Arab daripada Yaman datang ke Mekah. Maka teringat sahabat. Sahabat pun berkata sama dia, tak ingat ke dulu Nabi pesan ke kita cari Uwais Al-Qarni? Jadi Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali pergi jumpa geng-geng saudagar Arab daripada Yaman. Tanya, siapa di antara kalian yang bernama Uwais Al-Qarni? Mereka sama pandang sama, mereka kata, mana ada, tak ada nama Uwais Al-Qarni. Tapi tak tahulah, ada seorang tu dia ikut kami, tapi dia tak duduk dengan kami, dia duduk kat bawah pokok sana tu. Dia seorang-seorang dia je. Uwais perangai dia macam tu. Dia tak suka campur sangat dengan orang. Dia suka duduk menyendiri seorang-seorang dia. Dia senyap, tak banyak cakap. Nampak? Dia duduk bawah pokok tu berzikir. Jadi sahabat ni pergilah dekat lelaki yang duduk kat pokok tu. Sayyidina Umar tanya dia, man anta, siapa awak? Katalah Uwais, ana Abdullah. Dia kata, saya hamba Allah. Katanya Sayyidina Umar pun tersenyum. Sayyidina Umar kata, ana Abdullah aidan, saya pun Abdullah juga. Maksudnya saya pun hamba Allah juga.
Nah, kemudian kata Saidina Umar, ma ismuka, siapa nama awak? Nah, barulah dia kata ismi Uwais Al-Qarni, namaku Uwais Al-Qarni. Kemudian Saidina Umar minta izin, boleh tak aku nak tengok di belakang tengkukmu? Dia pun serah tengkuk dia pun selak tengok ada tombokan putih kat belakang. Maka kata sahabat dua orang ni, wahai Uwais, Nabi pernah berpesan pada kami suruh minta doa pada kamu, kerana doa kamu tidak ada hijab. Kata Uwais apa? Kalau bukanlah Nabi yang suruh, nescaya aku takkan buat. Tapi sebab ini Nabi suruh. Nah, kerana yang minta ini sahabat Nabi. Kamu berdua sahabat Nabi, sedangkan aku bukan sahabat Nabi. Aku jauh dengan Nabi. Tapi sebab Nabi yang suruh, aku buat jugalah. Akhirnya Uwais tanda tangan doa pada Allah, minta untuk Saidina Umar dan Saidina Ali. Nak ceritanya, walaupun kita bukan daripada kalangan sahabat Nabi, kita dengan Nabi jauh, kita tak pernah lihat wajah Nabi. Tapi kalau kita jadi manusia yang terbaik, manusia yang sangat baik, walaupun nama kita tidak terkenal di dunia, dalam dunia ni siapa pun tak kenal kita. Lagi pula kena pula duduk dalam tunah bati, lagilah ada kadang-kadang orang ejek ke, kawan-kawan ejek ke, biarlah dunia ni. Tapi kalau kita jadi hamba Allah yang terbaik, nama kita akan disebut di atas langit sana. Malaikat menyebut nama kita. Nah, kerana kita jadi insan yang bertakwa di sisi Allah. Maka jadilah Uwais ini kekasih Allah. Maka jadilah kita macam Uwais, jadi kekasih Allah. Apa kita minta pada Allah, Allah akan kurniakan insya-Allah. Nah, jadi buatlah diri kita yang terbaik untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Nah, moga-moga pengakhiran kisah ini menjadikan kepada kita untuk semangat melonjakkan diri kita, buat satu titik perubahan. Macam awal tadi Ustaz sebut dah, udah lah tu. Kalau kita nak jadi jahat, cukup dah. Nak jadi gangster, nak jadi otai, udah lah. Sudah sampai tahap masanya kita bersara dah bahagian ni, bahagian kejahatan yang kita buat ni. Udahlah. Sekarang kita buat satu transformasi, perubahan diri kepada nak jadi yang lebih baik. Nak buat perlahan-lahan, step by step, sikit demi sikit. Siapa sangka orang yang di hadapan ustaz sekarang ni mungkin satu hari nanti menjadi ustaz pula di hadapan sekarang ni, menjadi alim ulama. Siapa sangka? Nah, sebab pengalaman ustaz lah. Ustaz jaga sekolah tahfiz. Kadang-kadang ustaz tengok anak murid ustaz yang jenis skema, rambut ni ikat tepi rapat sikat rapat. Nah, kain pelikat ikat apa atas ni, kain pelikat ikat. Oh, serban dia straight je. Oh, baik sungguh. Nah, jalan depan ustaz tunduk, ustaz tumpang lalu. Oh, kita kata bagus budak ni. Lepas dia habis tahfiz, kita tengok dia juara nombor 1 jadi racing mak rempit. Nampak? Terkejut pula awak jadi ni. Jumpa balik. Dulu time sekolah, ini ekor serban ni lah dia pakai, ada ekor serban. Habis sekolah tak ada ekor serban, ekor rambut ada. Oh, kita tengok awak jadi macam ni. Nah, baik ada pula pelajar ustaz yang jenis nakal sikit. Tapi dia baik dengan ustaz, dia khidmat, dia nampak ustaz pegang beg, dia tolong angkat ustaz, tapi nakal sikitlah perangai. Lompat sana lompat sini lah pun. Main bola, orang suruh sepak bola masuk gol, dia sepak bola masuk pejabat. Nah, sampai pecah habis tingkat-tingkat pejabat. Nah, kita habis rotan dah, dia marah dia. Nah, lepas dia habis sekolah tu, kita jumpa balik Allah. Jadi ustaz ngajar Quran. Tengok dengan serban, dengan janggut elok apa semua. Nah, jadi kadang-kadang ni kita tak sangka. Jadi boleh jadi walaupun permulaan hidup kita di tunas bakti, kita ada buat perangai ke, ada pun buat masalah dulu, tapi siapa sangka kalau esok lusa kita jadi orang yang terbaik di atas muka bumi ni. Nah, pucuk pangkalnya diri kita lah yang menentukan. Kita buatlah yang terbaik untuk diri kita. Moga-moga ustaz mendoakan adik-adik yang di hadapan ustaz akan menjadi seorang yang sangat terbaik, seorang yang alim, seorang ulama, seorang ustaz. Paling tidak pun menjadi anak-anak yang soleh. Dan insya-Allah jadi cukup sekadar tu. Dan juga dipertemukan jodoh. Kalau boleh jodoh sampai 4 kali boleh. Jadi cukup sekadar tu pada pagi ini. Moga-moga apa yang disampaikan ini memberi harapan baru kepada kita bersama, memberi semangat baru kepada kita bersama untuk kita buat, jadikan diri kita lebih baik dan lebih baik dan lebih baik. Jadi cukup sekadar tu.
Jadi wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyyatana niyyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mautis syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wassallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum tu pesanan terakhir Ustaz, kalau adik-adik tak boleh nak jadi orang yang alim dalam bab ilmu, paling tidak kita jadilah orang yang sebagai benteng kepada agama. Mana kalau cacian agama, biarlah kita yang hadapan menghadapnya. Jadilah kita para pejuang agama Allah. Paling tidak pun, kalau nak tunjukkan otai kita, jahat kita, nakal kita ni, tunjukkanlah kekuatan kita dalam sudut Islam. Pertahankanlah Islam. Jadikanlah seperti Sayyidina Umar, kerah-kerah dia kerah dalam mempertahankan Islam. Moga-moga sekadar itu. Dan kita harap sama-sama kita bertakbir dengan kuatnya, supaya dalam hati kita dapat betul-betul merasai kebesaran Allah di dalam hati kita. Jadi kita kuat, lafazkan takbir dengan kuat. Takbir, takbir, takbir. Wabillahi. Terima kasih ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz atas penyampaian ceramah itu tadi. Mudah-mudahan dengan penyampaian yang tadi dapat kita ambil